mencadangkan satu tajuk yang saya kira cukup menarik untuk kita jadikan panduan, dorongan, nasihat, motivasi buat kita semua. Di kesempatan ini, saya mengajak tuan-tuan sekalian, kita berada pada satu hari yang cukup mulia, disebut sebagai penghulu segala hari. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, fa aksiru alayya min salati fih, fa inna salatikum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya antara hari yang paling baik adalah hari Jumaat, maka perbanyaklah selawat kepadaku. Sesungguhnya selawat kamu itu akan dibentangkan kepadaku di akhirat nanti. Menceritakan kepada kita tuan-tuan, yang mana Nabi ini menggalakkan kita untuk memperbanyakkan selawat kepadanya, dan pada hari Jumaat ini kita diminta dan juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana hari Jumaat ini merupakan hari daripada bermula subuh sampailah terbenam matahari itu nanti merupakan waktu, ketika dan saat mustajabnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di kalangan ulama menyebut bahawa setidak-tidaknya ada 4 waktu pada hari Jumaat ini, iaitu waktu mustajabnya doa. Mintalah pada Allah untuk kebaikan diri kita, baik urusan duniawi maupun ukhrawi kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ketika khatib duduk atas mimbar sehingga selesai solat waktunya. Iaitu nanti khatib kita naik atas mimbar nanti, jangan kita ngadak handphone. Ngadak handphone tak jadi cerita lah, kan? Maksudnya kita berselawat, kita berdoa, kita berzikir, minta pada Allah, tapi jangan berbunyilah dalam hati kita. Maka itulah waktu mustajabnya doa. Ada sebahagian ulama juga mengatakan waktu bila? Waktu selepas asar sehingga terbenamnya matahari. Ini adalah jumhur ulama mengatakan inilah waktu mustajabnya doa. Selepas asar sehingga terbenam matahari petang ni sekarang ni. Jadi itulah waktu yang mustajabnya doa, minta pada Allah. Ketiga iaitu ketika solat didirikan sehingga selesai. Sudah pasti ketika kita solat, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang kita baca itu semualah doa. Rukuk kita, sujud kita, tahiyat awal kita, tahiyat akhir kita, itu merupakan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keempat iaitu ketika imam keluar sehingga selesai. Ketika imam keluar, maksudnya imam nanti nak naik mimbar, dia keluar daripada bilik itu nanti, naik ke atas mimbar, selesai solat. Itulah waktu mustajabnya doa. Maka saya pesan pada diri saya dan juga kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat yang saya baca di awal tadi sebagai pembukaan merupakan dalam surah Al-Qasas ayat 26, iaitu kata-kata 2 orang anak perempuan kepada ayahnya, iaitu Nabi Syuaib. Ada juga riwayat mengatakan ia bukan Nabi Syuaib, tapi dia merupakan orang tua yang soleh, merupakan pengikut pada Nabi Syuaib. Berkata kepada ayahnya, qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia, yakni Musa, untuk bekerja. Sesungguhnya inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik, yang paling layak untuk kita ambil bekerja dengan kita ni, iaitu dia ada 2 ciri, al-qawiyyu dan al-amin. Iaitu qawiyun, iaitu maksudnya ada kekuatan, kuat. Dan juga amin, iaitu disebut sebagai adanya amanah orang itu. Kisah ini rentetan daripada kisah Nabi Musa yang lari daripada Mesir, daripada Raja Fir'aun yang ingin membunuhnya, yang ingin mencarinya. Lalu berjalanlah Nabi Musa daripada Mesir ke Madian, iaitu sekarang ini disebut sebagai Jordan. Berjalan kaki selama 8 hari. Sehinggalah dia berhenti pada hari yang ke-8 itu, dan juga dia melihat di satu tempat adanya telaga air, orang sedang memberi minum dan makan kepada ternakannya. Dan di situ dia juga ternampak 2 orang perempuan
yang sedang seolah-olah macam terpinggir daripada sekumpulan yang sedang memberi makan tersebut. Lalu Nabi Musa AS datang membantunya dengan mengangkat penutup telaga itu yang cukup berat. Yang mana ada riwayat mengatakan penutup telaga itu beratnya memerlukan 10 orang mengangkat penutup tersebut. Tetapi Nabi Musa AS boleh mengangkat dengan seorang diri sahaja, menunjukkan kekuatan yang dia ada itu, lalu membantu dua orang perempuan ini memberi makan minum ternakannya. Setelah selesai itu, baliklah dua orang perempuan ini bertemu dengan ayahnya, yang ada riwayat mengatakan itulah Nabi Syuaib ataupun orang tua yang soleh. Menceritakan keadaannya, pagi tadi ada orang tolong, orang lelaki, dia tolong angkatkan penutup telaga itu, membantu kami memberi makan dan sebagainya. Lalu Nabi Syuaib ini pun tertarik dan meminta anaknya memanggil lelaki itu. Siapa lelaki? Sebab tak tahu lagi siapa. Panggil untuk bertemu ayahnya. Lalu anaknya ini pun pergi berjumpa dengan Nabi Musa AS, memaklumkan ayah nak jumpa. Ayah nak jumpa. Kalau kita tuan-tuan, ada orang perempuan jumpa kita, ayah nak jumpa, laju tak kita pergi? Laju. Kok ni ada can ni, aku jadi menantu dia ni. Kan? Lalu dia pergi. Ketika mengikut perempuan ini, Nabi Musa kedudukannya di depan. Sepatutnya bila mana orang tu mengajak kita mesti ikut dekat belakang, sebab kita tahu kat mana hala tuju rumahnya. Tapi Nabi Musa dia di hadapan perempuan. Kenapa Nabi Musa bimbang? Kalau dia berada di belakang, dia bimbang ketika berjalan itu akan terselak kain wanita ini sehingga nampak betis dan sebagainya. Sampai saja di rumah, Nabi Musa menceritakan dia ni siapa, dari mana datangnya dan sebagainya. Sehinggalah turunnya ayat ini, iaitu perbualan anak salah seorang pada anak perempuan Nabi Syuaib ini. Dia kata apa? Qalat ihdahuma, salah seorang anak perempuan ini berkata, ya abastistajirhu, wahai ayahku, dia kata, pilihlah dia. Pilih apa? Pilih dia untuk bekerja dengan kita. Ayahnya tua, ayahnya ni tak ada anak lelaki yang lain, yang ada dua orang perempuan itulah. Jadi sebab itulah salah seorang minta ayahnya ambil Nabi Musa bekerja dengannya. Anak dia kata apa? Inna khaira man istajartal, sungguhnya yang terbaik untuk kita ambil bekerja, inna khaira man al-qawiyun al-amin. Ada dua ciri, iaitu adanya qawi, kekuatan, kuat tubuh badannya, sihat tubuh badannya, dan juga elemen kedua iaitu kena adanya amin, iaitu amanah. Itulah perkara tuan-tuan, kalau kita bincang pada hari ini, kita duduk dekat organisasi mana pun, sudah pasti majikan kalau nak ambil kita bekerja, dia nak kita ada dua benda ni. Adanya kekuatan, sihat tubuh badan, dan juga ciri kedua yang paling dituntut dalam sebuah organisasi, apa dia? Amanah. Bertanggungjawab. Sangat-sangat penting. Sebab tu, kalau tuan-tuan mungkin kalau orang kerja kerajaan ni, sebelum dia ambil bekerja, dia minta untuk buat pemeriksaan kesihatan dulu. Kenapa? Bukan nak tahu orang tu sakit ke tidak, tak. Tapi nak pastikan tahap kesihatan orang ni. Untuk apa? Nak pastikan supaya dia ni bila bekerja, dia boleh bekerja dengan baik. Sebab kesihatan yang baik, kuat tubuh badannya. Namun begitu, ada juga sektor-sektor pekerjaan yang tidak meletakkan kesihatan itu utama, tapi dia kena ada amanah. Dan Quran juga menceritakan bagaimana kisah Nabi Yusuf ketika mana dia meminta untuk dia dilantik sebagai penjaga perbendaharaan hasil bumi Mesir. Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kata, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir ini. Sesungguhnya aku adalah seorang yang teliti dalam penjagaanku, hafiz. Dia kata apa? Inni hafizun alim. Sungguhnya aku ni hafiz, sangat-sangat teliti. Maksudnya dia amanah. Hafizun alim. Dia keduanya alim. Dan juga dia kata, aku ni
hafiz, sangat-sangat teliti dalam penjagaan harta dan lagi luas pengetahuanku. Maksudnya dia ada kekuatan dan juga dia ada kemahiran. Sebab itulah mungkin kat sini ramai student-student yang mungkin lepas konvo, mungkin tak lama lagi nak konvo dan sebagainya. Dan juga kita dalam sektor pekerjaan ini. Apabila kita berkonvo, kita bergraduasi, kita dapat satu segulung ijazah. Sebenarnya ijazah yang ada itu pun tidak cukup lagi. Kerana itulah kita diminta untuk sedaya upaya mencari ataupun belajar lagi dapatkan CJ-CJ yang lain, nak menunjukkan kita lebih daripada orang lain. Kita kena ada kemahiran yang lain. Kita ada satu value added yang lain yang menyebabkan majikan boleh ambil kita bekerja. Berbanding orang ni pun sama degree sama dengan kita. Bidangnya sama dengan kita juga. CGPA-nya bersama dengan kita juga, hampir sama. Tapi disebabkan mungkin kita ada kemahiran lain itu, menyebabkan kita dipilih untuk diambil bekerja. Itu adalah salah satu ciri yang perlu ada, iaitu al-qawiyun itu dan juga al-amin, iaitu kena adanya amanah. Amanah ini dia merupakan satu perkara yang sangat-sangat dituntut dalam Islam. Kita kena ingat tuan-tuan, amanah ini kita apabila kita bekerja, kita dibayar gaji. Ya, kita dibayar gaji oleh majikan kita. Kita bekerja, tak bekerja, gaji tetap dapat juga. Kalau orang kerja makan gaji ni lah kan. Kerja ke, tak kerja ke, dia kerja ni asyik sap pada orang lain ke, tetap 25 bulan dapat gaji juga. Kawan tu bekerja, tolong buat kerja kawan tu juga, gaji sama juga macam orang tu. Sedangkan kita kena ingat, dalam Islam ini, dalam bab amanah ini, kita kena faham iaitu ada hukum karmanya. Mungkin gaji sama kita dapat, tapi di mana keberkatannya itu? Di mana keberkatan yang nak kita tuntut? Sebab tu kadang-kadang tak cukup, tak nafikanlah faktor-faktor lain, ekonomi luar sana sebagainya, itu tak nafikan. Tapi elemen keberkatan itu sangat-sangat dituntut dalam pekerjaan kita. Amanah itu kena ada dalam pekerjaan kita, barulah rezeki yang Allah berikan pada kita itu adalah rezeki yang halal. Tuan-tuan, amanah ini satu benda yang sangat-sangat dituntut oleh Islam. Kita biasa dengar cerita bagaimana Umar Abdul Aziz. Biasa kita dengar cerita kan, hebat orangnya. Yang mana mentadbir kerajaan Bani Umayyah 2 tahun 5 bulan. Tak ada orang yang layak menerima zakat. Nak ceritakan semua senang. 2 tahun 5 bulan, bukan senang memerintah. Dia hebat tu bagaimana? Dia hebat disebabkan doa moyang dia dulu. Kita biasa dengar kisah Umar Al-Khattab kan. Ketika mana jadi khalifah, setiap malam dia akan meronda kawasan pemerintahannya. Sehinggalah pada satu hari, satu malam, dia mendengar, dia berhenti di satu rumah, dia mendengar perbualan antara seorang ibu dan seorang anak. Yang mana anaknya ini berkata apa, ibunya kata apa, campurkanlah susu dengan air, supaya esok kita boleh jual susu ini dengan kuantiti yang banyak. Sebab apa? Sebab telah dicampur dengan air. Dia bukan susu pure, bukan susu asli, tapi telah dicampur dengan air. Lalu anak berkata, tak boleh ibu, tak boleh. Ibu dia kata, kenapa tak boleh? Orang lain juga buat begitu. Dia kata, tak boleh ibu. Kalau Umar tahu, khalifah tahu kita buat begini, tentu khalifah marah dengan kita. Sedangkan khalifah dekat luar tu, Sayyidina Umar dekat luar dengar perbincangan mereka, sembang-sembang mereka ni. Ibu dia kata, kalau kita buat pun, Umar bukan ada kat sini pun. Kita berdua je dalam rumah ni, tak siapa pun ada kat sini. Apa kata anak perempuan ni? Dia kata, wahai ibu, biarpun Umar tidak nampak apa kita buat dekat sini, tapi ingat ibu, Tuhan Umar nampak apa kita buat. Bayangkan, anak ni sound mak dia macam tu je. Dia kata, biarpun Umar tak nampak apa kita buat, tapi Tuhan Umar nampak apa kita buat. Sayyidina Umar tuan-tuan, kita tahu dia ni hatinya sangat-sangat keras. Garang-garang sungguh dia ni. Sehingga kan syaitan pun kalau nampak daripada jauh, syaitan lari dulu. Nak menceritakan betapa garangnya Sayyidina Umar ni. Tapi Sayyidina Umar mendengar kata-kata anak perempuan ni, menangis Sayyidina Umar. Mengenangkan kejujuran yang ada pada anak perempuan ni. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar balik ke rumah. Balik ke rumah, Sayyidina Umar ada anak lelaki. Seorang anak lelaki bernama Asim. Asim ni tuan-tuan maksudnya terpelihara. Tuan-tuan nanti kalau ada anak lelaki boleh letak nama Asim. Asim ni maksudnya terpelihara. Dia kata pada anak dia, ya Asim, wahai Asim,
izhab ila baiti fulan wa tazawwaju bihadhihi albint inni arjallah an tahruju min sulbiha farisan yakadul wal ajam. Dia kata, wahai Asim, kau pergi ke rumah perempuan tu, wa tazawwaju bihadhihi albint, dan kamu kahwinin anak perempuan tu. Dia suruh kahwin dengan budak perempuan yang baik tu, yang jujur tu. Apa doa Umar? Inni arjullah, sungguhnya aku mengharapkan Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi wanita itu seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Arab dan juga bangsa Ajam. Dia kata, doa Sayyidina Umar, aku mengharapkan Allah keluar daripada tulang sulbi wanita ini seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Arab dan juga bangsa Ajam. Berkahwinlah, dipendekkan cerita, berkahwinlah anak Sayyidina Umar Asim ini dengan wanita, anak perempuan yang jujur ini. Hasil perkahwinan mereka, lahirlah seorang anak perempuan. Dan anak perempuan ini bila telah besar, dia berkahwin dengan seorang lelaki, gubernur kerajaan Umayyah, Bani Umayyah di Madinah, bernama Abdul Aziz. Dan hasil perkahwinan itu, lahirlah seorang anak lelaki bernama Umar. Itulah Umar Abdul Aziz. Kenapa tuan-tuan? Berkat doa moyang dulu. Yang berdoa kata apa? Inni arjullah an tahruju min sulbiha. Sungguhnya aku mengharapkan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi wanita itu seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Arab dan juga bangsa Ajam. Jadi tak? Jadi. Sebabkan kejujuran, amanah yang telah ada dalam hati dan juga dalam jiwa perempuan ini. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, dia punya qawi dan juga aminnya itu tidak boleh di-challenge oleh mana-mana orang. Sampai sekarang kita impikan seorang pemimpin begitu, sudah pasti kita tidak akan dapat. Wallahu a'lam, akan datang, tak tahulah kan. Tapi kita mengharapkan ada orang begitu. Seorang pemimpin yang cukup baik, yang boleh pimpin bangsa Arab dan juga bangsa Ajam. Kenapa? Salah satu di antaranya kenapa dia jadi qawi dan juga amin, sebab dia ada seorang pembantu peribadi yang cukup baik. Sebab tu kita ni tuan-tuan, bila mana kita nak, selain daripada diri kita, kita kena ada pembantu ataupun kawan baik kita yang boleh sentiasa berpesan pada kita supaya kita ni jujur dan sebagainya. Umar Abdul Aziz, dia ada seorang pembantu bernama Raja Ibn Haywah. Raja Ibn Haywah, seorang pembantu peribadi yang cukup soleh, cukup baik. Cukup soleh dan cukup baik. Sebelum Umar Abdul Aziz, dia menjadi khalifah. Khalifah kerajaan Bani Umayyah dipimpin oleh Sulaiman bin Abdul Malik, iaitu sepupu dia. Satu hari sepupunya panggil Umar. Sepupunya Sulaiman bin Malik juga orang baik, cukup orang soleh. Khalifah kerajaan Bani Umayyah. Dia panggil Sayyidina Umar, dia panggil Umar Abdul Aziz. Dia kata, cuba kamu tengok kerajaan kita ni. Kuat. Bani Umayyah kuat, tuan-tuan. Kerajaan kita kuat. Tengok tentera kita ni, well trained semuanya. Kekuasaan kita jauh. Berapa per 3 dunia di bawah kerajaan Bani Umayyah. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sulaiman kata apa? Kau tak kagum ke tengok kerajaan kita? Apa kata Umar Abdul Aziz? Dia kata apa? Ma'ajaba. Apa yang lebih aku kagumkan? Man arafallahu fa'asahu, wa arafa syaitanu fa'atba'ahu, wa arafa dunya farakina ilaiha. Dia kata apa? Apa yang lebih aku kagumkan? Manusia yang sebelum ini man arafallahu fa'asahu, sebelum ini dia kenal Allah, kemudian dia tinggalkan Allah. Wa arafa syaitanu fa'atba'ahu, dia kenal syaitan tu siapa dia, tapi dia fa'atba'ahum, tapi dia ikut tunduk syaitan. Wa arafa dunya farakina ilaiha, dia kenal dunia ni penuh tipu helah, tapi dia cenderung kepada dunia. Dia saun khalifah macam tu je. Tapi khalifah tak marah, dia senyum, dia sengih, dia kata, inilah nanti akan jadi kerajaan khalifah kerajaan Bani Umayyah. Disebabkan apa? Adanya qawi dia tu dan juga adanya amin dia tu. Sebab tu tuan-tuan, di waktu yang singkat ini, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, atas kita, di bahu kita ni kita ada amanah cukup besar. Selain kita pekerja, kita juga adalah ketua keluarga kita. Sudah pasti tuan-tuan, kita sebab nak bagi nafkah makan minum anak isteri kita ni, kita perlukan kekuatan, kita kena ada tubuh badan yang sihat. Kadang-kadang satu hari 2-3 kerja kita buat,
kena ada kekuatan untuk menambah pendapatan. Dan dalam masa sama tuan-tuan, jangan kita lupa, dalam keadaan kita nak mengejar, nak mendapatkan nafkah, mencari duit dan sebagainya, kita kena adanya amanah, iaitu integriti ataupun bertanggungjawab dengan kerja yang kita laksanakan. Carilah duit banyak mana sekalipun tuan-tuan, tapi apabila kita tidak amanah, tiadanya keberkatan. Andai kata kita kejarlah dunia ni banyak mana sekalipun tuan-tuan, tidak amanah, sudah pasti tidak cukup. Tetapi apabila kita seiringkan akhirat dan juga duniawi ini, insya-Allah ianya akan mencukupi hidup kita. Yakinlah keberkatan itu Allah berikan kepada kita. Tapi kalau tak berkat, carilah banyak sekalipun, kita akan penat. Tak pernah cukup. Tapi kalau kita seiringkan ada keberkatan, insya-Allah segala-galanya cukup, Allah berikan rezeki itu kepada kita. Kerana itulah ayat ini tadi menceritakan apabila anak perempuan Nabi Syuaib ini meminta kepada ayahnya melantik bekerja, kena ada dua ciri-cirinya, iaitu qawi dan juga al-amin. Lalu apa yang Nabi Syuaib tawarkan? Nabi Syuaib tawarkan Nabi Musa untuk berkahwin dengan salah seorang daripada anak perempuannya. Bermaharkan apa? Maharnya Nabi Musa kena bekerja selama 8 tahun. Ataupun kalau boleh nak tambah jadi 10 tahun, itu adalah pilihan kepada Nabi Musa. Berkahwinlah mereka ini. Nampak tuan-tuan? Kalau nak cerita pilih menantu pun, pilihlah menantu yang baik. Macam saya di pejabat agama, saya menguruskan hal-hal perkahwinan, cerai dan rujuk orang Islam tuan-tuan setiap hari. Macam tadi nak keluar tadi pun, baru nak keluar orang panggil dah. Dia kata petang nantilah datang jumpa saya. Nanti nak solat Jumaat. Orang bergaduh tak kira masa tuan-tuan. Kan? Jadi sebab tu saya kata, dalam keadaan seumpama ini, nak pilih menantu pun tuan-tuan, pilihlah menantu yang baik, al-qawi dan juga al-amin. InsyaAllah, maka menantu kita, dia nak jadi ayah kepada cucu-cucu kita. Dia akan jadi suami kepada anak perempuan kita. Dan juga kalau kita bekerja pun, pilihlah yang baik-baik, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di akhirnya ini, sekali lagi, saya sebut tadi, hari Jumaat merupakan hari penuh waktunya dengan mustajabnya doa kita. Jangan lupa tuan-tuan, kita titipkan doa buat saudara mara kita, saudara seakidah kita yang berada di bumi Gaza dan juga Palestin. Mungkin kita tak ada kekuatan seperti mereka, kita juga tak ada keberanian seperti mereka tuan-tuan. Mereka tengok kereta kebal setiap hari tak ada apa dah. Kita pergi Merdeka hari tu, tengok Merdeka lalu kereta kebal, kita pun takut tengok derugan enjin tu kan. Tapi mereka tak rasa. Mungkin kita tak bersebar ni mereka tuan-tuan. Titiplah doa buat mereka. Mungkin itulah doa-doa kita lah yang memberi ketabahan, kekuatan kepada mereka untuk mengharungi ujian ini. Dan sama-sama kita doakan agar Islam kembali bersinar dekat dunia ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, sekadar itu saja diskusi pada hari ini. Saya mohon ampunan maaf di atas kekurangan dan sebagainya. Yang baik jadikanlah iktibar, jadilah pengajaran dan motivasi buat kita untuk kita menjadi insan yang qawi dan juga insan yang amin, insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.